Antara ulama yang tak kahwin juga adalah Bishr Al-Hafi, ahli tasawuf sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Antara tak kahwin juga dikatakan Ibn Taymiyah, tak kahwin juga. Dan ramai lagi tokoh-tokoh besar yang tak kahwin. Cuma bila kita tengok macam Imam Nawawi, sama juga seperti Imam Al-Ghazali, yang tak kahwin ni, apakah sebab dia tak kahwin? Sebab kalau kita baca latar belakang hidup dia, dia ni terlalu asyik dan cinta kepada ilmu melampaui segala-galanya. Bayangkan kalau Imam Nawawi saya sebut dalam buku ni panjang lebar kisah dia, macam mana dia habiskan masa dia untuk ibadat, untuk menulis, untuk berkarya. Ni dia luar biasa, lain daripada kita. Tapi bukan maknanya tak kahwin ni baik. Yang baiknya kahwin. Kalau pakat tak kahwin macam mana? Tapi ini khusus kepada mereka keadaan macam tu. Dan kita tak boleh nafi Imam Syafi'i kita kahwin, Imam Malik kahwin, Imam Ahmad kahwin, Imam Abu Hanifah kahwin, ramai yang kahwin daripada yang tak kahwin. Baik. Keduanya, kalau kita baca sejarah Imam Al-Ghazali, nama sebenarnya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ghazali ni boleh baca dua wajah, sama ada Ghazali atau Al-Ghazali. Kalau Ghazali itu biasanya dinisbahkan kepada kerja peminta benang dan seumpamanya. Ghazali ni juga Ghazal salah satu maknanya adalah kijang ataupun gusa ataupun macam itulah ibaratnya. Beliau berasal daripada Tabiran. Tabiran ni dekat dengan utara Iran. Imam Ghazali dikatakan lahir sekitar tahun 450 Hijrah. Bermakna dia dengan Imam Syafi'i itu jauh beza. Imam Syafi'i 150, mati 204 Hijrah. Jadi tak sempat sangat lah. Dan dengan Imam Nawawi lambat lagi, 634 Hijrah Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi pun tak sempat dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali rahimahullah lahir sekitar zaman ketika itu daulah yang terkenal baru muncul, namanya Daulah Al-Murabitun, yang diasaskan oleh Yusuf Ibn Tashfin dan juga Abu Bakar Lamtuni, yang bertapak di Mesir, di Morocco, Maghribi dan kawasan sekitarnya. Al-Imam Al-Ghazali ni, dia ni anak yatim tuan-tuan. Tapi Allah jadi dia ni semangat belajar. Dia belajar. Akhir sekali dia sempat belajar dengan gurunya yang terkenal, iaitu Imamul Haramain. Imamul Haramain, nama sebenarnya adalah Abdul Malik Al-Juwaini, pengarang kitab besar hebat. Imamul Haramain bila tengok Imam Al-Ghazali, dia tahu ini tokoh yang besar, hebat, mungkin jauh lebih hebat pada dia. Dan Imam Ghazali melazimi tok guru dia sampai mati. Akhirnya Nizamul Mulk melantiknya menjadi tuan guru besar dalam usia kurang daripada 30 tahun ataupun kurang daripada 40 tahun. Al-Imam Al-Ghazali ni dia belajar ni sehingga dia alim yang amat. Ilmu yang dia kuasa cukup luar biasa. Nombor satu, ilmu fiqh. Cuma jarang kita dengar orang sebut fiqh Imam Ghazali. Sebenarnya Imam Ghazali ni tokoh fiqh mazhab Syafi'i. Dia menghasilkan 3 kitab besar, kitab Al-Wasit, Al-Wajiz dan juga Al-Basit. Terakhir kitab yang diringkaskan dengan tajuk Al-Khulasah. Al-Imam Al-Ghazali ni pakar dalam bidang usul fiqh, dan kitab dia suka untuk difahami oleh orang kebanyakan, iaitu Al-Mustasfa, kitab besar induk dalam ilmu fiqh, sama seperti kitab yang dikarangkan oleh Al-Amidi, seperti kitab usul fiqhnya Al-Ihkam. Al-Imam Al-Ghazali bukan sekadar macam itu, dia ni tersohor dengan ilmu
falsafah. Dia boleh mengemukakan falsafah yang benar dan betul, dan dia baiki pula falsafah yang sesak, yang menyeleweng, melalui bukunya Al-Munqiz Minad Dalal dan kitab yang masyhur seperti Tahafutu Al-Falasifah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, Allah bagi kepadanya seorang yang hebat, sehingga akhirnya dia merasa satu ketidakcukupan. Dia rasa tak cukup, akhirnya dia rasa kena ada sesuatu yang lain. Kemudian dia berguru dengan tuan gurunya dalam aliran kesufian tasawuf. Dia pergi ke Syam, duduk di Syam, dan dia beruzlah. Tempat dia uzlah itu di Jami' Al-Umawi, Jami' ataupun Masjid Umawi yang besar di betul-betul kota Damsyik, dan dia ada tempat dia uzlah. Daripada situlah dia mula mengkaryakan dalam ilmu kesufian. Antara kitab tasawuf dia ialah Ihya Ulum Ad-Din. Ihya Ulumuddin yang dikaryakan oleh Imam Al-Ghazali ini, dia membahagikan cara tasawuf, iaitu bab-bab yang terkait dengan muhlikat. Apa makna muhlikat? Yang membinasakan, seperti riya, ujub, takabus, sum'ah, macam-macam lagi. Kemudian dia karang juga dalam tu Al-Munjiat. Munjiat ni yang menyelamatkan, sifat benar, sifat amanah, sifat ikhlas, macam-macam lagi. Al-Imam Al-Ghazali hasil daripada pelayaran ilmu kesufiannya itulah, akhirnya dia karyakan banyak karya, termasuklah Minhaj Al-Abidin yang disebut dengan Aqabat atau Awaik atau Awarik, satu persatu. Kemudian Imam Ghazali juga tak kurang karang kitab seperti Mukasyafatul Qulub dan lain-lain lagi. Al-Imam Al-Ghazali dia lahir tahun 450 Hijrah. Dia meninggal sekitar tahun 505 Hijrah. Maknanya usianya 50 tahun je. Ulama-ulama besar mazhab Syafi'i ada yang umur muda mati. Imam Syafi'i sendiri mati dalam usia 54 tahun. Lahir 150, mati tahun 204 Hijrah. Imam Nawawi sekitar 40 tahun lebih, 44, 43 tahun gitu je. Lahir sekitar tahun 630 Hijrah, mati sekitar tahun 674, 75 Hijrah. Muda sangat tuan-tuan. Tapi ada juga yang tua-tua, tapi ni hak hebat-hebat ni. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ini, dia sebut dalam kitab Ayyuhal Walad, biasanya tidak ada orang dia karya buku melainkan dia sebut kenapa dia karya buku. Kita je tak sebutnya, tapi biasanya ada sebab. Sebabnya salah seorang murid dia minta dia sebuah nasihat. Jadi tok guru ni dia tak ada anak. Menjadi kebiasaan orang Arab, kalau dia sayang kepada murid-muridnya, dia panggil ya waladi. Jadi bila gambar jauh panggil, dia panggil ayyuhal walad. Sebagaimana saya sengaja mukaddimahkan dia tak kahwin, tak ada anak ni, maksud anak di situ ialah murid-muridnya. Bayangkan macam Imam An-Nawawi, begitu juga, dia tak ada anak tapi dia tinggal anak-anak murid yang luar biasa. Imam Maulana Abil Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi tak ada anak, tapi dia tinggal anak-anak murid yang luar biasa hebat, sampai sekarang menjunjung keilmuannya, mendukung dan membela keilmuannya. Ni Imam Nawawi, Imam Ghazali.